Nampaknya semua dah tak sabar untuk mendengar kupasan kita yang seterusnya, yang sebenarnya kita sudah pun berada di penghujung rancangan Al-Maroya kali ini. Ya, tetapi saya tahu ada ramai yang ingin bertanya, tapi macam biasa kita bagi peluang kepada yang tak boleh tidur malam ini kalau tak tanya. Kalau tidak pun boleh tanya panel kat belakang 5 orang tu. Cantik atas kursi ya. Mungkin ada, kalau silakan kalau ada soalan sebelum saya teruskan ya. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Okey, saya Iklima daripada UiTM. Iklima. Ya, masih Cantik belajar. nama. Okey, soalan saya Sebelum tu, siapa bagi nama? Ayah. Ayah. Ha-ha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, soalan saya, bagaimanakah kita sebagai wanita muda terutamanya menjadi wanita yang solehah dan sabar macam Wanita saya? muda? Wanita muda terutamanya. Kita? Ya. Maksud saya lah tu. Ya, kita semua muda. Terutama yang gadis-gadis yang muda ni untuk sentiasa kuat dan sabar seperti Asia. Itu satu perkara yang luar biasa. Ya, untuk sabar, untuk kuat. Selain daripada yang saya sebut tadi, orang yang bersabar ini Allah janjikan pahala yang tidak ternilai. Sekiranya sabar itu kita harapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, senang kata macam inilah. Macam mana nak jadi isteri ataupun wanita solehah? Macam mana nak jadi solehah? Sebab solehah itu merangkumi sabarnya, merangkumi taatnya kepada Allah, merangkumi dia tidak suka, dia benci kepada maksiat, merangkumi dia malu untuk melakukan maksiat. Semua ada kepada seorang wanita yang solehah, dan tidak lupa dia seorang yang kuat jati dirinya sehingga dia tidak akan tergelincir daripada landasan yang sudah pun Allah sediakan untuk kita lalu menuju ke destinasi kita yang terakhir. Jadi kita lihat ciri-ciri wanita solehah ini macam mana, yang kuat ya dalam dunia hari ini. Ya Rabbi, banyaknya halangan. Dulu kalau selalu ustaz-ustaz kata kita jaga aurat kita, jangan bagi nampak orang lelaki. Sekarang ini bukan lelaki saja, ulama kata dengan orang perempuan yang tidak berakhlak pun kita kena jaga aurat. Pasal apa? Silap-silap hari bulan aurat kita keluar kat Facebook. Tutup cantik dah. Tiba-tiba ada kawan datang rumah kita pun, perempuan buka sikit, mak dia ambil gambar, esok masuk dalam Facebook dah, tag pula nama kita. Sudah. Semua orang ada Facebook ke? Ada kata Facebook 3 akaun lagi. Ada pula tanya ada ke tidak. Tapi itulah realiti pada dunia hari ini. Aurat kita ini bukan selamat pun bila kita berada di rumah. Ya, terutama bila kadang-kadang kita tak peringatkan anak kita, tak peringatkan tetamu kita, sahabat-sahabat kita. Itu semua adalah satu cabaran kepada kita dalam dunia baru. Ya, dan seperti yang saya sebut tadi, ciri-ciri wanita solehah yang utama mestilah orang yang dia tunduk pandangan. Ya, tunduk pandangan ini bukan makna dia mesti tunduk je 24 jam. Sampai dia lupa langit warna apa. Pasal dia tak boleh tengok ke atas langsung. Yang tunduk pandangan bukan bermakna kita tundukkan mata kita, kita tundukkan muka kita sampai kita tak boleh lihat di hadapan. Tapi tunduk pandangan ini ialah jangan kita melawan maksiat. Bukan maksud saya melawan maksiat, kita hendak juga kepada maksiat, sehingga sepatutnya kita tolak maksiat, tapi kita buka pintu maksiat supaya kita boleh lihat maksiat. Jangan kita buat begitu, sebab kita adalah wanita yang Allah sudah jadikan menjadi solehah. Sebab itu kita beriman kepada Allah. Jadi yang keduanya ialah kita mesti seorang yang jujur. Orang perempuan semakin jujur semakin manis. Manisnya dilihat kepada akhlak dia. Ya, kadang-kadang manis dah, hitam manis. Tak ada orang sebut putih manis. Kesian orang putih tak manis. Hitam manis, mulut manis, lesung pipi ni boleh buhai sirap, tak tumpah. Manisnya. Tapi ya Rabbi, bila bercakap tertukar dengan petir. Kita kata macam nak hujan. Kata kawan kita, bukanlah suara dia ketawa. La ilaha illallah. Nampak manis dah orang, tapi tidak manis disebabkan dia tidak cantik akhlak dia. Ya, biarlah ada waktu-waktunya kita bersuara kuat.
Nah, ini kalau sepanjang masa je sampai kita pun kata besar lah. Rupa-rupanya dah tak boleh nak kontrol dah suara. Jadi kadang-kadang kita perlu ingat yang ketiga ini mesti kita sentiasa rasa malu. Rasa malu macam mana? Rasa malu yang menyebabkan iman kita terjaga. Jadi kita rasa malu kalau kita tak menutup aurat. Sebab kata Ali bin Abi Thalib, orang yang tidak menutup aurat adalah orang yang membuka aibnya. Sebab aib adalah aurat. Aurat adalah keaiban. Jadi sebab itulah aurat ini bukan sahaja anggota badan kita yang perlu tutup, tapi langkah kita yang menyebabkan keaiban pada kita, kita kena jaga. Pakai tudung tutup aurat, baju dah cantik, kain cantik, pakai stokin 3 lapis, tiba-tiba pergi disko. Jadi boleh tak tutup aurat tiba-tiba pergi disko? Pergi disko buat apa? Mengaji Quran. Ingat pergi menyanyi. Kalau pergi mengaji Quran, nanti dulu jawab besok. Kalau ada soalan. Tak tahu nak cakap sebab tak tahu apa ada dalam disko. Tetapi bila disebut begitu, sudah tentu pandangan umumnya ialah tidak baik. Jadi itu adalah sudah kita kata kita sudah membuka aurat. Walaupun tudung ada, baju ada, cantik, stokin ada, tapi bila pergi ke sana dalam keadaan begitu, ini dah buka aurat. Ya, jadi itulah perasaan malu sangatlah penting kepada setiap wanita. Sebab dengan malu itu kita menjaga diri kita. Yang keempat, sentiasa beristighfar. Ya, wanita yang ingin menjaga diri ini sentiasa istighfar. Sedangkan Rasulullah juga ada menyebut bahawa orang yang lari daripada medan perang pun sekiranya beristighfar, Allah ampunkan dosa dia. Dah berperang ni, takut kalah, lari daripada medan perang, takut mati, lari daripada medan perang, takut kita ditawan, kita pergi kepada kumpulan yang melawan kita supaya kita menjadi sebahagian daripada dia. Kita berpaling tadah. Orang begini pun Allah ampunkan sekiranya mereka beristighfar. Istighfar tu apa dia? Kita minta ampun, ya. Dan selepas setiap kali kita solat, contohnya solat berjemaah dengan suami, lepas mayang suami kita berwirid, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya. Anak-anak kita pun ikut. Cuba kita tanya anak kita, kakak yang kakak duk baca Allahumma ajirna minan nar tu, tahu dah apa dia? Tahu tak apa ganjaran kalau kakak lakukan itu untuk mengharapkan redha Allah? Tak tahu mak, reti sebut je, tu pun baru pandai. Kita pun cakap anak kita, bila kita sebut Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan, lepas solat, neraka berdoa kepada Allah, jauhkanlah orang ini daripada aku. Neraka pun tak nak kita. Tak nak orang yang berkata Allahumma ajirna minan nar lepas solat. Jadi ya Allah, besarnya ganjaran. Kita sebut saja-saja, tak tahu apa benda. Jadi anak kita ni lagi dia takkan lupa. Sebab bila dia tahu, bila dia buat ini jadinya, maka itulah yang lebih berkesan dalam hati dia. Ya, kita ingatkan dia. Jadi kemudian yang seterusnya, yang kelima, tutup aurat dan jaga kehormatan. Tak boleh lagi dah. Tak boleh jadi wanita solehah kalau tidak jaga kehormatan. Tak boleh jadi wanita solehah sekiranya tidak menutup aurat. Jadi seperti mana yang disebut, al-mar'atu idza shallat khamsaha wa asamat syahraha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Orang perempuan apabila dia solat 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, kemudian dia mentaati suami, maka dia boleh masuk pintu syurga mana yang dia suka. Boleh pilih. Susah ke solat 5 waktu? Susah ke puasa bulan Ramadan? Susah ke taat pada suami? Sendiri jawab. Ya, ada orang puasa tapi puasa dia bukan kerana Allah, tapi puasa dia pasal semua orang puasa. Ada orang solat tapi bukan kerana Allah, tetapi dia solat sebab takut suami marah kalau tak solat. Dia taat pada suami, takut suami cari orang lain. Bukan dia taat pada suami untuk cari redha Allah. Sedangkan kalau niatnya betul, dia taat pada suami dia untuk supaya Allah redha dengan perbuatan dia, dia tak payah risau dah pada suami. Allah jaga suami dia. Allah jaga hubungan dia dengan suami. Ya, jadi itulah yang menjadi susah kita nak buat 3 perkara ini kerana niat kita tidak betul.
Kita buat cukup sempurna dah puasa sempurna, ikut sunnah sahurnya, buka puasa ikut sunnah. Rupa-rupanya niat kita tadi tak berapa kena. Padahal kita lafaz lillahi ta'ala, betul dah. Hati kita tidak lillahi ta'ala. Jadi kita sebagai peringatan juga wanita solehah yang mempunyai anak-anak, kita ajar dah anak kita siap-siap. Bila kita ajar dia ambil wuduk, kita ajar dia solat, ingat ini adalah untuk mendapat redha Allah. Jadi anak kita bukan semaya waktu kita ada di rumah saja, ataupun waktu kita nampak, tapi dia akan solat bila sampai waktunya, sebab yang dia cari redha Allah, bukan redha emak dia. Ya, dah pagi-pagi dia pakai kasut sekolah, dia pakai apa semua, dah ready tunggu bas sekolah. Cuba tanya dia, kakak pergi sekolah sebab apa kak? Sebab nak mendapat redha Allah, mak. Bayangkan macam mana kalau anak kita kata begitu. Pergi sekolah, anak kita jawab nak dapat redha Allah. Cuba pergi kelas, dia tanya 40 orang satu kelas. Ini datang sekolah sebab apa? Ini datang sekolah sebab apa? Ini datang sekolah sebab apa? Agaknya anak kita seorang dia jawab nak dapat redha Allah. Yang lain-lain sebab apa? Kena urutan. Yang satu sebab tak demam, kena datang sekolah. Macam-macam. Sebab anak kita ini tidak diajar oleh ibunya yang solehah untuk cinta pada Allah. Jadi dia cinta kepada dunia. Macam mana cinta dunia? Pergi sekolah sebab takut kena marah. Ya, dia solat takut mak marah. Ini semua dunia. Tetapi kalau dia cinta pada Allah, semua dia buat. Minum air sebab apa? Kita remind dia, nak dapat redha Allah. Bismillahirrahmanirrahim, baru dia minum. Sebab bila kita buat semua perkara untuk dapat redha Allah, kita tak akan buat dosa. Ada tak orang pergi merompak untuk mendapat redha Allah? Tak ada. Orang pergi mencuri lillahi ta'ala. Tak ada. Malu sendiri kita nak kata begitu bila kita buat maksiat. Jadi antara perkara yang boleh menjaga peribadi wanita solehah, yang suami dia pun sayang, yang suami dia tak akan cari sebab nak talakkan dia, nak ziharkan dia. Macam mana? Wanita solehah yang hidupnya cinta pada Allah. Dan dia bina anak dia adalah anak-anak yang juga cinta pada Allah. Jadi insya-Allah selepas habis sahaja program ini, ya, yang mana ada anak-anak, terus praktis pada anak dia. Cinta kepada Allah. Ini kalau kita ingat kepada Rasul, sempena dengan maulid contohnya, kita cerita tentang Nabi, kita macam mana kita fikir, macam mana nak buat anak kita cinta Rasul? Setiap kali anak kita mengamalkan sunnah, kita pun cerita, Nabi dulu buat juga macam ni, tapi Nabi buat begini. Jadi lama-lama anak kita jatuh cinta. Tapi sudah tentu wanita solehah mesti berilmu. Nah, yang syarat yang seterusnya untuk jadi wanita solehah, yang keenam, mesti juga dia seorang yang tawaduk. Seorang yang tawaduk, seorang yang dia rendah diri kepada Allah, seorang yang dia banyak berserah kepada Allah. Jadi sebab itu saya nak kaitkan dengan tadi, dia mendapat redha Allah, maknanya dia sebab dia buat sesuatu semuanya kerana Allah, bukan kerana suami, bukan kerana anak-anak. Ya, sebab kalau suami suka, belum tentu Allah suka. Anak kita suka, belum tentu Allah suka. Jiran kita suka, belum tentu Allah suka. Jadi yang paling utama kita tengok balik semula, kita buat ni betul atau tidak? Perintah Allah atau perintah siapa? Jadi kalau kita masak tak berapa sedap, tapi kita ikhlas, kita buat kerana Allah, nak dapat redha Allah. Suami kita pun makan jadi sedap, benda tak sedap. Yang saya sebut tadi, ya. Yang ketujuh adalah, ataupun yang terakhir adalah wanita yang sentiasa mengelak fitnah. Ya, kalau dia sudah bersuami, kalau boleh nak pergi mana-mana dengan suami dia. Sebab dia takut bila dia bersendirian ada fitnah. Fitnah ni benda tak betul. Benda betul orang tak panggil fitnah. Ya, jadi kita nak elakkan benda yang orang kata yang tak betul tentang kita. Jadi kepada wanita solehah yang sudah bersuami, cuba dalam beberapa banyak keadaan pun, semua keadaan kalau boleh sentiasa bersama dengan suami. Jadi anak-anak dara mesti juga bersama dengan wali. Siapa wali? Ayah dia. Kalau ayahnya tak ada, datuknya tak ada, datuknya, adik-beradik lelakinya tak ada, adik-beradik lelaki, anak, tapi ini bukan anak dara lah. Kalau anak dia jadi wali, itu mak dara. Ya, jadi inilah kita perlu juga tegaskan, ya, bagaimana peranan seorang wali dalam menjaga seorang wanita.
Ya, jangan wali ni pula tadi bila akad nikah aja yang jadi wali. Ataupun bila nak bahagi harta pusaka je dia kata dia layak sebagai wali, tapi wali ini tanggungjawabnya terlalu besar. Ya, bila datang tanggungjawab dia juga wali, bukan datang hak je dia jadi wali. Ya, sebab wali ini jugalah yang membetulkan akhlak seorang isteri, seorang anak, seorang wanita di dalam keluarga dan rumah tangga. Jadi insya-Allah kembali kepada perbincangan kita, macam mana kita apabila dalam kesusahan, dalam masalah kita berserah dan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sahaja yang maha membantu kita dan maha menjadikan sesuatu. Dan insya-Allah kita akan bersiaran lagi untuk Al-Maroya akan datang. Jadi untuk kali ini cukup sekadar ini, kita bicarakan tentang Allah mendengar keluhanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.